Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan mengenai surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahagian pengurusan sekolah harian bertarikh 2 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Datuk Muhammad Jamil bin Muhammad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat ini adalah berkaitan dengan pemakluman manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, saya akan bacakan surat ini. Semua pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Tuan, pemakluman manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dengan hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menyediakan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Manual ini bertujuan untuk memberi panduan kepada guru bagi melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang serta membolehkan murid mengikuti PDPR secara optimum. Sehubungan dengan itu, pihak Tuan dimohon untuk memaklumkan kepada sekolah bahawa manual ini boleh dimuat turun di laman web sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR ini? Okey, mari kita ke laman web Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita lihat pemakluman manual ini. Okey, prospektus manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, ini ialah manual pengajaran dan pembelajaran di rumah seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kita akan lihat beberapa kandungan daripada prospektus ini. Pertama sekali kita akan lihat definisi operasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan PDPR? Okey, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ialah pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian dan atau luar talian dan atau offsite dengan berstruktur dan terancang. PDPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dan dengan kelulusan pendaftar negeri. Okey, objektif manual PDPR ialah: 1. Sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Yang kedua, membolehkan murid mengikuti PDPR secara optimum. Mari kita lihat pendekatan dan kaedah PDPR ini. Okey, kita akan lihat pendekatan PDPR. PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau secara offsite. Guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. PDPR secara talian berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara real time. Guru boleh melaksanakan PDPR melalui: 1. Pelantar pembelajaran seperti Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Okey, 5. Cikgu Tube, EduWeb TV dan aplikasi media sosial. Yang kedua, aplikasi seperti Google Meet atau Microsoft Teams secara lintas langsung. Okey, atau yang ketiga, e-permainan seperti video,
klip audio, e-buku, rakaman atau tugasan dalam talian. Pelaksanaan PDPR memerlukan murid menggunakan peranti berskrin seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar dalam tempoh tertentu. Masa penggunaan peranti ini dikenali sebagai tempoh layar atau screen time murid. Panduan tempoh layar maksimum mengikut umur berdasarkan sumber daripada www.ipromise.com dengan merujuk kepada AAP dan juga WHO seperti berikut. Okey. Ini tempoh layar murid berdasarkan umur. Bagi murid prasekolah, tempoh waktu layar sehari ialah 1 jam. Bagi murid di sekolah rendah, tempoh waktu layar ialah 1 hingga 2 jam. Manakala menengah rendah, tempoh waktu layar ialah 2 hingga 3 jam dan menengah atas 3 hingga 4 jam. Guru perlu menetapkan tempoh masa layar yang bersesuaian dengan mengambil kira pandangan ibu bapa atau penjaga. PDPR secara luar talian pula berlaku apabila murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar tanpa capaian internet. Pembelajaran juga boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain. Guru boleh memuat turun bahan-bahan PDP dalam bentuk video, audio, slide, nota dan latihan daripada sumber seperti yang diterangkan sebentar tadi. Proses memuat turun bahan dilakukan semasa terdapat capaian internet dan kemudiannya diberikan kepada murid melalui medium komunikasi yang bersesuaian. Guru juga perlu menetapkan tempoh masa penggunaan peranti secara di luar talian dengan mengambil kira pandangan ibu bapa atau penjaga. Pembelajaran secara offsite ialah kaedah pembelajaran yang berlaku di lokasi seperti di pusat komuniti atau di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak. Pembelajaran secara offsite dilaksanakan mengikut Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 2016, Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana. Pembelajaran boleh berlaku secara kendiri atau dengan bimbingan academic support teams yang terdiri dalam kalangan pegawai PPD atau guru sekolah yang dilantik. Okey, sekarang kita lihat kaedah PDPR. Antara kaedah PDPR yang boleh digunakan ialah pembelajaran menggunakan modul dan pembelajaran berasaskan projek. PDPR menggunakan modul perlu dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Modul yang dibangunkan perlu mengandungi perkara-perkara berikut. 1. Sasaran murid, sama ada prasekolah, sekolah rendah, menengah dan sebagainya. Yang kedua, tajuk atau tema modul. Yang ketiga, objektif pembelajaran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP. Yang keempat, tempoh pelaksanaan aktiviti. Yang kelima, nota berkaitan tajuk modul. Yang keenam, aktiviti yang relevan dengan topik PDP atau aktiviti yang menggalakkan murid belajar berdasarkan pengalaman sendiri. Dan yang ketujuh, pentaksiran untuk mengukur penguasaan murid. Manakala yang ke-8, modul pembelajaran ini diedarkan kepada murid berdasarkan rancangan pengajaran harian RPH yang ditetapkan. Dan yang terakhir, yang ke-9, murid perlu menyerahkan hasil tugasan untuk disemak, ditaksir sebelum menerima modul pembelajaran seterusnya. PDPR berdasarkan projek dilaksanakan mengikut mata pelajaran atau gabungan beberapa mata pelajaran. Perlaksanaannya adalah seperti berikut.
Yang pertama, memberi tajuk kepada murid. Kedua, membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah menyiapkan projek yang diberikan. Yang ketiga, membimbing murid untuk mengenal pasti bahan peralatan dan kos yang diperlukan. Yang keempat, menentukan jangka masa menyiapkan projek. Yang kelima, membimbing murid menyelesaikan projek. Yang keenam, membentangkan hasil projek. Dan yang ketujuh, membuat refleksi tentang proses penghasilan projek. Guru juga boleh melaksanakan kaedah PDP yang lain, seperti flavored classroom, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran mastery, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran penyelesaian masalah. Pelaksanaan PDPR. PDPR perlu dirancang mengikut keupayaan murid dan kesediaan sumber yang ada. Guru berperanan melaksanakan perkara berikut. Yang pertama, menyusun semula rancangan pengajaran tahunan. Yang kedua, merancang RPH berdasarkan RPT yang disusun dan dalam jadual waktu. Yang ketiga, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel. Yang keempat, menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Yang kelima, memastikan murid mendapat tugasan atau latihan yang dirancang oleh guru. Yang keenam, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan dan lain-lain. Yang ketujuh, mengadakan perbincangan dengan ibu bapa penjaga untuk menyokong pembelajaran murid di rumah. Dan yang ke-8, merekrut penglibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian. Pentadbir, pentadbir berperanan untuk satu, memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan. Yang kedua, mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga, memantau PDPR yang dijalankan dan memberi sokongan yang bersesuaian kepada guru. Manakala peranan ibu bapa, pertama, membantu anak-anak jagaan mereka mendapat maklumat berkaitan sisi PDPR ataupun arahan, tugasan, kerja rumah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, membantu anak-anak jagaan mengakses Delima, TV pendidikan, EdWeb TV, koleksi video, YouTube dan sebagainya. Sebagai kesimpulan kepada manual PDPR ini ialah, manual PDPR ini merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Kejayaan PDPR murid memerlukan sokongan semua pihak, iaitu KPM, GPN, PPD, sekolah, guru, ibu bapa, penjaga dan komuniti.